Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati pensyarah serta rakan-rakan sekalian. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang kepada kami untuk membentangkan tugasan berkaitan organisasi sektor awam di Malaysia. Iaitu, tajuk tugasan kami ialah Pentadbiran Cukai Langsung Malaysia, iaitu Asas Tadbir Urus Fiskal Negara. Sebelum saya meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Nur Aisyah binti Ainul Anwar, Siti Sarah binti Abdul Rauf dan Wan Aslina binti Rahmat. Jadi, saya ingin menerangkan tentang pengenalan organisasi, latar belakang serta fungsi dan budaya organisasi. Dan saya sendiri, Azwan Nasihah binti Ayub. Pentadbiran Cukai Langsung Malaysia, iaitu Asas Tadbir Urus Fiskal Negara. Baiklah, organisasi yang kami pilih ialah Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia atau lebih dikenali sebagai LHDN. LHDN merupakan salah satu badan berkanun yang sangat penting dalam sistem pentadbiran awam Malaysia. Organisasi ini sebenarnya berada dah di bawah Kementerian Kewangan Malaysia dan dia memainkan peranan utama dalam mengurus sistem pencukaian langsung negara. Secara keseluruhannya, LHDN dia menjadi asas kepada kestabilan fiskal negara kerana bertanggungjawab memastikan kutipan hasil cukai dilaksanakan dengan cekap dan juga berkesan. Dari segi latar belakang, LHDN ini ditubuhkan berdasarkan Akta Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia 1995. Akta ini mula berkuat kuasa pada 1 Mac 1996 dan telah menukar Jabatan Hasil Dalam Negeri kepada sebuah badan berkanun korporat. Penubuhan ini dia merupakan satu pembaharuan strategik yang bertujuan untuk memberikan autonomi yang lebih besar kepada organisasi. Khususnya dalam aspek pengurusan kewangan dan sumber manusia. Dengan adanya autonomi ini, LHDN ini dapat beroperasi dengan lebih fleksibel, responsif dan efisien. Ini juga sebenarnya selari dengan usaha kerajaan untuk memodernkan sektor awam serta meningkatkan kecekapan pentadbiran cukai di Malaysia. Seterusnya, dari segi fungsi, LHDN ini sebenarnya mempunyai tanggungjawab yang sangat luas dalam sistem percukaian negara. Antara fungsi utamanya adalah mentadbir, menilai, mengutip dan juga menguatkuasakan cukai langsung seperti cukai pendapatan, cukai petroleum, cukai keuntungan harta tanah dan juga duty stamp. Selain itu, LHDN ini juga bertindak sebagai ejen kutipan bagi agensi kerajaan lain serta memberi nasihat kepada kerajaan berkaitan dasar percukaian, iaitu bermaksud LHDN ini bukan sahaja berperanan sebagai pemungut hasil tapi sebagai institusi penting dalam perancangan ekonomi negara. Di samping itu, LHDN ini turut terlibat dalam kerjasama di peringkat domestik dan antarabangsa bagi memastikan sistem percukaian negara selaras dengan piawaian global. Okey, baiklah, dari segi budaya organisasi pula, LHDN ni dia menekankan nilai integriti, accountability dan juga kecemerlangan perkhidmatan. Di mana visi LHDN adalah untuk menjadi pentadbir cukai berprestasi tinggi. Manakala misinya pula menumpukan kepada peningkatan prestasi dan daya saing sistem percukaian negara. Selain itu, slogan mereka iaitu bersama kita membangunkan negara, menunjukkan bahawa pematuhan cukai merupakan tanggungjawab bersama antara rakyat dan juga kerajaan. Dalam usaha memperkukuh perkhidmatan, LHDN ini juga telah melaksanakan transformasi digital melalui platform MyTax. Baiklah, platform ini dia membolehkan pembayar cukai mengakses pelbagai perkhidmatan seperti e-filing, e-pembayaran dan juga pengurusan akaun secara dalam talian.
Pendigitalan ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan, malah dia memudahkan urusan pembayar cukai serta meningkatkan kepercayaan terhadap sistem pencukaian negara. Last but not least, LHDN ini merupakan institusi yang paling penting dalam memastikan kestabilan kewangan negara melalui sistem percukaian yang cekap dan juga moden. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan kepada rakan saya iaitu Puan Aisyah untuk meneruskan bahagian seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aisyah binti Ainul Anwar. Nombor matriks 290995. Hari ini saya ingin membentangkan berkenaan dengan cabaran utama lembaga hasil. Untuk cabaran pertama iaitu nisbah cukai kepada KDNK Malaysia masih lagi rendah iaitu 12.6% pada tahun 2023. Ini menunjukkan hasil cukai negara kita yang masih kecil berbanding dengan negara lain. Keadaan ini berlaku kerana asas cukai kita yang sangat sempit di mana tidak semua individu dan syarikat menyumbang secara optimum. Oleh itu, lembaga hasil dalam negeri Malaysia perlu memperluaskan lagi asas cukai dan mempertingkatkan pematuhan supaya sasaran hasil 259 bilion dapat dicapai. Cabaran kedua ialah pelaksanaan e-invoice. Sistem ini dilaksanakan secara berperingkat bermula daripada syarikat besar sehingga kepada syarikat kecil iaitu PKS. Walau bagaimanapun ia meningkatkan ketelusan dan kecekapan, ramai PKS menghadapi cabaran dari segi kos, kemahiran teknikal dan integrasi sistem. Jadi, LHDN perlu memastikan sokongan dan bimbingan supaya peralihan ini berjalan dengan lebih lancar. Seterusnya, kebolehan platform digital. Salah satu isu kebolehan platform digital ini seperti sistem MyTax. Gangguan sistem sering berlaku, terutamanya musim-musim puncak. Ini sedikit sebanyak menjejaskan kepercayaan pengguna. Ini menunjukkan bahawa sistem sedia ada perlu dikukuhkan lagi dari segi kapasitinya dan kestabilannya supaya mampu menampung jumlah pengguna yang tinggi tanpa masalah. Yang keempat adalah tadbir urus dan inovasi. Cabaran terakhir ialah dari segi tadbir urus dan inovasi. Inisiatif seperti tekad hasil menunjukkan satu usaha transformasi jangka panjang oleh lembaga hasil. Namun, untuk berjaya, organisasi ini perlu menekankan pengurusan data yang lebih sistematik, kawalan dalaman yang kukuh serta penggunaan teknologi yang moden. Ini penting untuk meningkatkan kecekapan dan integriti sistem percukaian. Seterusnya, saya ingin menerangkan berkenaan garis masa e-invoicing mandatory. Penggunaan sistem e-invoicing ini. Ini menunjukkan garis masa pelaksanaan e-invoicing secara mandatory oleh lembaga hasil. Pelaksanaan ini dibuat secara berperingkat bagi memastikan semua jenis perniagaan dapat menyesuaikan diri dengan sistem baharu ini. Okey, fasa pertama kita bermula dengan pada bulan Ogos tahun 2024 yang melibatkan syarikat-syarikat besar dengan pendapatan melebihi 100 juta. Okey, kumpulan ini dipilih kerana mempunyai keupayaan keuangan yang lebih sistematik dan lebih bersedia dalam melaksanakan sistem e-invoice. Seterusnya, fasa kedua bermula pada Januari 2025 yang melibatkan syarikat dengan berpendapatan 25 juta hingga 100 juta. Pada peringkat ini, lebih banyak syarikat mula terlibat dan cabaran utama adalah penyesuaian sistem serta latihan kepada pekerja mereka. Fasa ketiga pula bermula pada Julai 2025 yang melibatkan syarikat dengan berpendapatan 5 juta hingga 25 juta. Golongan ini termasuk banyak syarikat sederhana yang mungkin menghadapi kekangan dari segi kos dan kepakaran teknikal. Yang terakhir adalah fasa keempat iaitu kita bermula pada Januari 2026
yang melibatkan semua peniaga termasuk PKS dengan berpendapatan sehingga 5 juta. Ini bermaksud hampir kesemua perniagaan diwajibkan untuk mengguna. Setiap fasa diberikan tempoh kelonggaran semasa 6 bulan bagi membolehkan perniagaan membuat persediaan awal sebelum penguatkuasaan penuh dilaksanakan. Namun, terdapat pengecualian bagi pemilik syarikat yang tertentu. Seterusnya, saya ingin menjelaskan berkenaan dengan peluang digital global, iaitu di mana di bahagian tengah ni ada hub analisis dan penguatkuasaan. Di tengah rajak ini ialah hub analisis dan penguatkuasaan pusat. Ini berfungsi sebagai pusat utama yang mengumpulkan analisa data daripada pelbagai sistem untuk meningkatkan kecekapan, pemantauan dan penguatkuasaan cukai. Okey, seterusnya kita pergi kepada MyTax, di mana ini adalah satu platform lembaga hasil di mana semua akan menggunakan sistem MyTax. MyTax ini adalah portal utama pembayar cukai. Semua urusan seperti pengisian harta, pengisytihar dan borang cukai boleh dilakukan di sini, yang menjadikan sumber data ini penting kepada LHDN. Seterusnya, e-invoice. E-invoice juga ialah salah satu sistem yang merekodkan transaksi secara nyata. Ini membantu lembaga hasil dalam negeri mengesan dan mengelakkan daripada keterisan cukai serta meningkatkan lagi ketelusan dalam perniagaan. Seterusnya, sistem MRTRS 2.0. Ini adalah berperanan untuk sistem integrasi data. Ia menggabungkan pelbagai maklumat daripada sumber yang berbeza untuk tujuan analisis yang lebih tepat dan menyeluruh. Okey, ETCC ni adalah salah satu sijil ataupun satu pelepasan cukai yang memudahkan proses pengesahan cukai secara telus ataupun digital, sekaligus mempercepatkan urusan antara pembayar cukai dengan pihak berkuasa. Okay, biasanya TCC ni akan digunakan untuk tender-tender kerajaan lah. Okey, dan seterusnya adalah penanda aras OECD, iaitu dari sudut global, OECD menekankan penggunaan analitik data, data berstruktur dan anggaran jurang cukai sebagai amalan terbaik. Ini menunjukkan bahawa lembaga hasil dalam negeri berada di landasan yang betul dalam transformasi digital. Kesimpulannya, integrasi antara e-invoicing dan sistem seperti MRTS 2.0 berpotensi besar untuk meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan dan mengurangkan penipuan cukai dan mempercepatkan proses audit. Seterusnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Saya Wan Raslina 291041. Saya mulakan dengan faktor luaran melalui analisis PES, iaitu politik, ekonomi, sosial dan teknologi. Untuk politik, di bawah Akta 533 Hala 7 dipandu oleh Menteri Keuangan. Fokus utama adalah pendigitalan dan pengukuhan hasil negara. Bagi faktor ekonomi, kutipan cukai sangat bergantung kepada pertumbuhan KDNK dan harga minyak dunia. Ini adalah risiko ekonomi yang perlu dipantau. Bagi faktor sosial, kepercayaan rakyat adalah aset. Bagi memastikan sistem digital sentiasa stabil bagi mengelakkan impak negatif kepada reputasi LHDN. Bagi faktor teknologi, penggunaan MyInvoice dan ETCC kini membolehkan pengauditan dilakukan secara masa nyata ataupun secara real time. Seterusnya, keupayaan dalaman HDN sebagai penggerak strategi. Pertama, kita akan melihat kepada tahap diurus. Kita mempunyai struktur organisasi yang jelas di bawah Akta 533. Ini memastikan setiap perancangan adalah bersepadu dan konsisten. Kemudian nombor 2 adalah ekosistem digital. Transformasi digital membolehkan kita beralih daripada kerja manual kepada analisis data yang lebih pintar dan tepat. Nombor 3 adalah jangkauan awam. Melalui platform seperti TikTok hasil, kita lebih dekat dengan rakyat. Ini meningkatkan kesedaran dan pematuhan cukai secara sukarela.
baik, kita akan melihat pula analisis SWOT, iaitu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Untuk kekuatan, kita ada undang-undang yang kukuh dalam untuk sistem digital yang semakin matang. Bagi kelemahan, isu utama adalah silo data dan risiko gangguan sistem yang perlu diperbaiki. Bagi peluang, analisis data daripada e-invoice adalah peluang besar kepada kita untuk mengurangkan ketirisan cukai. Bagi analisis ancaman, kita berdepan dengan risiko keselamatan cyber dan ketidaktentuan ekonomi global. Kesimpulannya, kita akan terus perkasakan kekuatan digital untuk mengurus cabaran pada masa hadapan. Assalamualaikum, saya Siti Sarah binti Abdul Raub. Nombor metrik 291028 akan menerangkan metrik TOS dalam pilihan strategik, iaitu yang pertama, pematuhan berasaskan data LHDN perlu membangunkan model pematuhan berasaskan data yang menggabungkan e-invoice, MITRS 2.0 dan data pihak ketiga. Model ini membolehkan penjanaan skor risiko dan dorongan tingkah laku untuk meningkatkan pematuhan. MyTax dengan praisi gesaan masa nyata membantu mengurangkan ralat dan menggalakkan pematuhan sukarela. Selaras dengan amalan OECD pada tahun 2024. Yang kedua, kebolehpercayaan platform puncak untuk mengatasi kerapuhan sistem LHDN perlu melaksanakan program kebolehpercayaan puncak. Ini termasuk penskalaan automatik, ujian huru-hara, buku panduan rollback dan papan pemuka status awam. Langkah ini memastikan platform kekal stabil semasa penggunaan tinggi seperti disarankan dalam laporan The Star pada tahun 2026. Yang ketiga, pengaktifan e-invoice MSME. Pengaktifan e-invoice bagi MSME ini perlu dilakukan secara berstruktur melalui 3 laluan. Yang pertama, My Invoice tanpa kod, rakan kongsi API diperagui, dan ketiga, serta kotak pasir sektor. Tempoh kelonggaran 6 bulan digunakan untuk latihan dan onboarding, bukan penalti. Ini membantu meningkatkan kadar penyertaan PKS dalam ekosistem e-invoice. Yang keempat, keselamatan cyber dan integriti. LHDN perlu melaksanakan seni bina sifar kepercayaan. IM, kukuh dan latihan pasukan merah merentasi MyTax atau MyInvoice. Kempen anti penipuan melalui saluran rasmi termasuk TikTok hasil dapat mengurangkan risiko pancingan data. Pendekatan ini meningkatkan kepercayaan awam terhadap komunikasi rasmi, iaitu OECD pada tahun 2024 dan juga EY 2023. Terakhir sekali, Pusat Arahan Musim Puncak dan STS berperingkat. Semasa lonjakan pemfailan, Pusat Arahan Musim Puncak perlu diaktifkan untuk menyelaras teknologi, komunikasi dan sokongan pembayar cukai. Pelaksanaan STS secara berperingkat disokong dengan analitik pematuhan membantu mengurangkan salah deklarasi. Ini memastikan peralihan ke sistem baharu lebih stabil dan terkawal. Yang dikenali oleh FMT pada tahun 2026 dan juga NST pada tahun 2025. Seterusnya kita beralih kepada 5 cadangan strategik. Yang pertama, pematuhan berasaskan data. LHDN perlu membangunkan model pematuhan yang lebih pintar dengan menggabungkan data e-invoice, MITRS 2.0 dan data pihak ketiga. Dengan gabungan ini, LHDN boleh menjana skor risiko dan memberi dorongan tingkah laku kepada pembayar cukai. MyTax juga boleh dipertingkatkan dengan praisi dan gesaan masa nyata untuk mengurangkan ralat dan meningkatkan pematuhan sukarela selaras dengan amalan OECD. Kedua, kebolehpercayaan platform puncak. Untuk mengatasi masalah kerapuhan sistem, LHDN perlu melaksanakan program kebolehpercayaan puncak. Ini termasuk penskalaan automatik, ujian huru-hara,
buku panduan, rollback dan papan pemuka status awam. Langkah ini memastikan MyTax dan MyInvoice kekal stabil semasa penggunaan yang tinggi. Yang ketiga pula, pengaktifan e-invoice MSME. Yang dikenali pengaktifan e-invoice untuk MSME perlu dilakukan secara berstruktur melalui 3 laluan iaitu MyInvoice tanpa kod, rakan kongsi API yang diperakui dan juga kotak pasir sektor. Tempoh kelonggaran 6 bulan sepatutnya digunakan untuk latihan dan onboarding, bukan penalti, supaya PKS dapat menyesuaikan diri dengan lebih lancar. Yang keempat, keselamatan cyber dan integriti. LHDN perlu memperkukuh keselamatan dengan seni bina, sifar kepercayaan, IM yang kukuh dan latihan pasukan merah. Pada masa yang sama, kempen anti penipuan melalui saluran rasmi seperti TikTok hasil penting untuk mengurangkan risiko pancingan data dan meningkatkan kepercayaan awam. Yang kelima, pusat arahan musim puncak dan STS berperingkat. Yang kita tahu, semasa musim penfailan puncak, pusat arahan khas perlu diaktifkan untuk menyelaras teknologi, komunikasi dan sokongan pembayar cukai. Pelaksanaan STS pula perlu dibuat secara berperingkat dengan bantuan analitik pematuhan bagi mengurangkan salah deklarasi dan memastikan peralihan ke sistem baharu yang lebih stabil. Sebagai kesimpulan, LHDN berada pada kedudukan yang sangat strategik untuk menjadi sebuah pentadbir cukai yang berprestasi tinggi. Mandat berkanun yang kukuh, budaya integriti yang berakar serta kemajuan pesat dalam pendigitalan memberi asas yang kuat untuk meningkatkan pematuhan dan memperkukuh hasil negara. Kejayaan pelaksanaan e-invoice, kebolehpercayaan perkhidmatan digital dan penggunaan analitik risiko akan menjadi faktor penentu sejauh mana Malaysia mampu meningkatkan nisbah hasilnya ke arah standard antarabangsa sambil mengekalkan pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, usaha menginstitusikan pengukuran jurang cukai, memperkukuh kejuruteraan kebolehpercayaan sistem, membantu PKS beralih ke platform digital, serta menutup gelung pentadbiran dasar akan memastikan LHDN terus bergerak ke arah tadbir urus yang lebih moden dan berkesan. Dengan langkah-langkah ini, LHDN bukan sahaja dapat meningkatkan kecekapan operasi tetapi juga mengukuhkan kedudukannya sebagai sebuah institusi awam yang dipercayai dan dihormati. Inilah asas kepada visi LHDN sebagai pentadbir cukai berprestasi tinggi yang menjelang pada tahun 2026. Sekian, terima kasih dari kumpulan kami. Bye.